hari Dipawali. Allah tak bagi kita semua jadi Dipawali. Allah jadikan kita agama Islam, nikmat yang besar Tuhan bagi. Nikmat tu sama ada kita tahu ke tak tahu, kita kena tahu. Satu nikmat yang besar. Ada orang duk sambut, kita kata hari kita kata hari kekufuran. Hari ini adalah hari kekufuran, nampak tak? Sebab tu kita tak boleh join, kita tak boleh join, kita tak boleh sama. Walaupun apa sebahagian besar daripada keluarga ustaz daripada situ. Masih lagi keluarga kami semua di situ termasuk dengan kakak ustaz. Namun kita kena berdoa apa kena doakan ustaz, apa nama, Allah bagi hidayah, petunjuk. Kalau dulunya mak ustaz ada, kami nanti pi malam raya tu, memang kami kumpul ramai-ramai. Raya kami di Pamai, raya di Pagi Tamai, terutamanya Tok Ustaz ada. Sebab Tok yang menjaga Ustaz. Jadi walaupun dia kafir, namun kita pi. Pasal Tok kita dia nanti impun cucu-cucu dia malam raya. Untuk dia nak sembahyang. Tapi dia asingkan kuih. Kuih untuk orang Islam asingkan laki-laki, untuk bangsa dia asing. Tapi lah ni Tok pun tak ada, lelaki Tok perempuan tak ada. Mak pun dah tak ada, dah berapa ramai lah kami tak ada. Jadi dia jarang lah berimpun. Jadi ustaz pun jarang pergi dah. Tapi hubungan kami jaga. Hubungan kekeluargaan, kakak ustaz dia panggil. Ni dia tahu ustaz dah balik, dia panggil. Hamba doa lah wen, bukan senang tau. Allah nak bagi pada kita, ya Allah jadi orang Islam. Tapi betapa rugi bila Allah pilih-pilih kita jadi orang Islam tapi kita tak guna betul-betul. Cara hidup kita, cara urusan kita, cara kita dengan Allah, cara dengan Nabi kita, penampilan kita dengan semayang tak cantik, Quran kita tak cantik, zikir pagi petang berceramuk, kita kena rasa satu kerugian. Ya Allah bagi peluang kat kita di dunia jadi orang Islam, kita tak ambil manfaat. Kita tengok hari ini, satu hari yang kita kata hari kekufuran, jadi kita tak boleh join. Walaupun itu keluarga ustaz, saya tak boleh join, mereka pun faham. Kita nanti pergi hari yang berikut-berikutnya lah. Pergi nampak tak? Dan keluarga ustaz memang mereka tak makan ayam ke, daging ke, semua tak makan. Kami keturunan Brahmin. Brahmin ni mereka tak boleh makan. Okey, itu mukadimah. Doakan banyak-banyak. Baik, hari ini kita masuk Datin apa? Tak tahu nama, lupa. Okey, muka hadis yang ke-19. Betul tak? Hari ini hadis yang ke-19. Hari ini hadis yang ke-19, muka surat 45. Hadis 19, muka surat 45. Tajuk dia, jadikanlah dirimu penyebab. Kita kena jadi diri kita penyebab orang dapat hidayah. Allah bagi kat kita agama, jadikan penyebab kita orang boleh kenal agama. Maka kami ni ustaz-ustaz ni usaha semungkin yang boleh. Nak bagi faham, nak bagi reti, nak bagi dia seronok dengan agama. Jadikanlah dirimu, dia kata, penyebab hidayah bagi manusia. Sahabat Nabi ni nama dia Sa'l bin Sa'di radhiyallahu anhu. Kita kata Sa'l bin Sa'di ni, Ustaz suka sebut Sa'l bin Sa'di radhiyallahu anhu, dia sahabat Nabi. Dan dia salah seorang sahabat Nabi yang mai direct tanya kat Nabi. Ya Rasulullah, aku tengah nak jadi orang baik. Ya Rasulullah, aku tengah nak jadi orang baik. Aku kalau boleh nak beramal dengan amalan yang baik saja. Amalan yang jahat aku tak mau. Macam mana cara aku nak buat, cara aku nak buat. Pada kalau kita mengaji bab Ramadan, bab berkenaan dengan puasa Ramadan, kita akan dengar nama sahabat Nabi Sa'l bin Sa'di radhiyallahu anhu. Dia menderek tanya kat Nabi, ya Rasulullah, macam mana nak jadi baik? Macam mana nak beramal dengan baik? Nabi kata, la yadhalu nasu bi khair ma'adul fitr. Manusia sentiasa akan berada dalam keadaan kebaikan. Yang kata manusia ni sentiasa berada dalam kebaikan selagi mana dia segera dalam buka puasa. Buka puasa ni kita kena cepat, tak ada tangguh-tangguh. Okey, Nabi tegur dekat dia. Nabi kata nak jadi orang baik, Allah nak buka pintu kebaikan, Allah nak buka pintu keberkatan, nak tutup semua pintu kejahatan. Satu benda saja, wahai Sa'l bin Sa'di, hang segera, la yazalu nasu bi khair ma'adil fitr. Sebagaimana manusia berterusan
jaga waktu berbuka puasa. Dia kena awal. Nabi kata mana-mana orang segera dekat-dekat nak buka puasa tu, lebih kurang 5 minit ke 10 minit dah kita bersedia dah. Duduk berdoa. Semua kita tahu daripada sahur kita punya puasa sampailah dekat nak buka puasa maghrib. Punya penat kita berpuasa kan, kita nak harapkan dapat pahala puasa tu. Waktu yang paling mustajab, waktu yang paling baik sekali waktu tu lah. Tapi waktu tu kadang-kadang kita kalut. Masa tu lah nak goreng bihun. Yang si bapak tu panggil, cepatlah hang duduk. Dia kata nanti saat aku nak duduk macam mana, bihun tak goreng lagi. Yang si bapak ni kata, buatlah cepat. Nak buat cepat macam mana saat ni, buat cepat kan sejuk tak sedap, panas-panas. Macam-macam. Maka kita ni yang dah mengaji dah reti, sediakan makanan semungkin dan kita nak angkat tangan berdoa, nak mohon pada Allah Ta'ala. Angkat tangan nak mohon pada Allah Ta'ala waktu yang paling mustajab sekali. Allah bagi himpun semua keluarga kita duduk atas meja. Hang tengok aku tengok hang. Kita angkat tangan, kita kata, ya Allah, inilah anak perempuan aku. Duk angkat tangan, dia duk tengok inilah anak perempuan aku, ketegak nak mampu ya Allah. Susah dengan cakap. Tapi bila mai bulan puasa, Allah himpunkan kita duduk satu meja. Jadi kita nampak dia, kita kata ni anak perempuan aku ya Allah. Bagilah kat hidayah petunjuk ketegang. Allah nak pakai tudung pun susah. Kita duduk mengaji, kita duduk kuliah, kita tengok anak kita ni semak perut. Nak lekat tudung kepala dia tu susah. Tambah-tambah pakai pula baju t-shirt, dia pula gemuk, dia pakai pula solat gym. Allahu Akbar. Nampak pelik lah, tu anak aku nak buat macam mana? Jadi bulan puasa tu, waktu buka puasa tu, doa yang paling cantik, doa paling mustajab, mengadu ke Allah. Nabi tegur Sahabat bin Sa'di, cari waktu tu, doa pada waktu tu kalau anak baik. Jadi kita ni Allah tak berapa lama lagi nak masuk Ramadan. Doakan Ustaz Ramadan di Mekah. Kami setiap kali Ramadan, ya Allah, daripada akhir Sya'ban, Ramadan, Syawal, lepas raya balik. Dalam setahun ni Ustaz kena larikan diri duduk sana. Raya kena lari duduk kat sana. Tak duduk sini kan, macam-macam Ustaz nak buat, nak menjaga yang tu, yang ni. Umur Ustaz ni memang tak boleh dah, ambil diri. Pasal tu di kalangan nampak ni yang baik-baik, Mak Jahoy, nampak tak, mai boleh ikut Ustaz. Kita bagi, nampak. Ni duduk kempen dapat 10,000 je. Selalunya Ustaz pergi 42 hari, sekarang ni 37 hari. 10,000 saja nampak tak. InsyaAllah. Hadis ni nak ajak kita. Sorry Ustaz, ada gangguan ke? Suara tak okey ke? Okey je, Ustaz. Okey. Okey, Ustaz. Okey nak okey. Alhamdulillah. Maka hadis ni nak ajak dekat kita baca nama sahabat. Kita kena tahu. Pasal tu di antara orang Islam buka puasa, nampak dia buka puasa, alhamdulillah. Kita kena buka puasa awal. Okey? Dan orang Syiah dia buka puasa selagi mana tak nampak bintang dia tak buka puasa. Termasuk Yahudi pun dia tengok bintang buka puasa. Jadi kita nak khilaf dengan dia, jangan kita lewat. Buka puasa ni jangan kita lewat. Baik, tengok hadis dia. Sahabat bin Sa'di radhiyallahu anhu kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, wallahi, Nabi kata apa? Allah Ta'ala bersumpah, wallahi, Allah sendiri kata, demi Allah, la an yahdiya Allah bihudaka rajulan wahidan khairul laka min humur na'im. Maka Nabi kata, Allah, demi Allah, bahwasanya memberi petunjuk oleh Allah Ta'ala akan seseorang dengan sebab engkau, dengan sebab kita, Tuhan bagi hidayah kat kita tunjuk. Sebagai contoh, kita buat program yang kita buat pagi-pagi ni, salah satunya nak bagi orang lekat dengan hidayah Tuhan, nak bagi dia kenal agama dia. Kita ikhtiar buat macam mana pun, ada tak ada usaha juga, nak bagi ada juga kelas. Walaupun ada cadangan yang kata, ni cuti, boleh tak kita cuti? Kita kata jangan buang masalah, umur kita ni umur expired, cuti apa? Mengaji berterusan, nampak tak? Mengaji ni berterusan, tak ada cuti-cuti kita. Raya apa sekalipun kita tetap buat. Nampak tak? Maka kita buat kelak-kelak macam ni semua dengan tujuan
nak bagi orang faham, nak bagi orang reti agama. Bagi orang faham, bagi kerti agama. Kita dapat hidayah. Orang tu boleh semayang, boleh reti, boleh faham agama kerana kita. Ya Allah, Allah Ta'ala kata apa? Kita akan dapat pahala dia. Allah kata, wa idan khairan laka min umur na'im. Kita dapat pahala dia macam, asal orang Arab ni kena bagi tahu kelebihan dia macam unta merah. Maksud unta merah tu anak unta yang kecil. Daging dia sedap sangat-sangat. Nak bagi tahu kata makanan yang paling sedap di sisi orang Arab ni unta. Unta belah paha dia tu, dia ambil ke di kosong batang tubuh dia. Oh, dia suka sangat. Nabi kata makanan tu special. Apa dah? Maka Nabi nak bagi tahu ganjaran pahala orang yang buat kerja-kerja dakwah ni, yang menyebabkan orang boleh faham agama, boleh reti agama kerana kita, pahala yang Tuhan nak bagi kat dia macam makan makanan sedap tu. Macam makan, Nabi nak bagi perumpamaan, nak bagi reti depa. Oh macam tu, macam itulah ganjaran pahala yang Tuhan nak bagi, tak terhingga bila mana kita boleh fahamkan, orang boleh reti. Dia semayang kan, dia semayang kerana kita ajak dia. Dia boleh baca Quran, kata kita mengajak dia. Semua benda agama yang kita bagi kat dia, dia reti, dia faham, dapat pahala yang tak terhingga. Mari kita tengok keterangan hadis. Keterangan hadis. Memberi hidayah, dia kata, bagi seseorang adalah mutlak menjadi hak milik Allah. Memang hak milik Allah nak bagi hidayah. Allah nak bagi hidayah pada siapa-siapa saja. Itu hak Allah, tak nafikan. Apa yang dapat dilaksanakan oleh para ulama, para pendakwah, ibu bapa, pendidik adalah mengusahakan. Kita usaha kita sebab luaran yang dapat membantu seseorang memperoleh hidayah. Allah Ta'ala nak bagi hidayah, nak bagi petunjuk, itu hak milik Allah. Sebagai contohnya Nabi SAW, Nabi berdakwah. Nabi angkat tangan berdakwah, nak terutamanya pakcik-pakcik dia. Seorang pun tak boleh sama dengan dia. Seorang tak boleh sama dengan dia, nampak tak? Yang boleh sama dengan dia, yang tolong, bantu dia, tapi tak mau ikut agama dia, ialah Abu Talib. Abu Talib pakcik Nabi yang jaga Nabi. Berapa tahun dia jaga Nabi, dapat dekat 20 lebih, 3 tahun dia jaga Nabi. Dia jaga Nabi, dia jaga Nabi, dia jaga Nabi sampai dia ambil anak dia Ali. Sayyidina Ali, anak dia Ali bin Abi Talib, duduk dengan dia daripada kecil lagi. Dia tahu dalam banyak-banyak anak aku ni Allah. Pasal anak dia makan macam mana pun teringat. Yang kata Sayyidina Ali ni, Abu Talib kata apa? Setiap kali aku bagi makan ke anak-anak aku, seorang anak aku kata, dia kata, baba, ni makanan dia ada ni, boleh nak simpan sikit, nak bagi kat Muhammad. Dia nak bagi kat pakcik dia, nak bagi kat pakcik. Sampai Sayyidina Ali daripada kecil lagi sayang dekat Nabi SAW. Sampailah ya Allah, bapa dia kata Abu Talib ni bagi Sayyidina Ali duduk dengan Nabi. Masa satu hari dia tengok anak dia, Nabi tengah semayang, dia tengok Sayyidina Ali semayang. Dia tegur, dia kata, Muhammad, pasal apa hang bagi anakku semayang? Aku suruh anakku duduk dengan hang saja. Maka Nabi SAW tak tahu pun yang selama ni dia duduk semayang, yang di belakang dia ada Sayyidina Ali duduk semayang. Dia tak tahu. Cuma ditegur oleh Abu Talib. Abu Talib kata, jangan buat macam tu Muhammad. Kami ada agama kami, hang ada agama. Tapi lama-lama dia jadi biasa, dia biar. Maka Sayyidina Ali lah, budak-budak kecil yang masuk Islam terawal. Yang semayang budak kecil Sayyidina Ali. Daripada awal duduk dengan Nabi, dia terpesona, dia suka Nabi. Dia makan macam mana pun dia ingat kat Nabi. Dia makan macam mana pun dia ingat kat Nabi. Tapi Nabi sayang dekat pada bapa dia Abu Talib. Nabi sayang dekat bapa dia Abu Talib. Dia tengok pasal bapa dia yang Nabi boleh berdakwah ke hulu ke hilir, boleh semayang depan Kaabah, boleh tengok Kaabah. Dia keluar daripada rumah dia, rumah Khadijah. Lalu kalau kita pergi di Mekah, kita rumah yang kata kita keluar kat Safa dengan Marwah, keluar Marwah tu kan, tu kawasan rumah Khadijah. Nabi jalan, nampak ada babun Nabi. Babun Nabi tu pintu yang Nabi nak pandangkan Kaabah, nampak tak? Nabi boleh lalu, boleh tengok Kaabah tu, hasil daripada Abu Talib. Kalau Abu Talib tak lindung dia, tak jaga dia, kadang-kadang mereka nak sekat Nabi. Nak pukul Nabi. Lepas tengok Abu Talib kita sudah-sudahlah. Jangan kita buat naya dekat dia. Dia tak buat apa kat kita pun. Dia tak buat apa. Cuma dia nak berdiri depan Kaabah, benarkan dia. Nabi boleh menghadap depan Kaabah. Nabi boleh semayang, hasil daripada Abu Talib. Abu Talib
Maka Nabi SAW ya Allah berdoa ikhtiar sampai akhir hayat Abu Talib. Sampai akhir hayat Abu Talib. Abu Talib, ya Allah, akhir hayat Abu Talib, apa jadi kat Abu Talib? Nabi ikhtiar, ya Allah, amin. Dia panggil kat pakcik, mengucap la ilaha illallah. Mengucap, dia tahu. Dia tahu kalau aku mengucap, ambillah segala-galanya dalam hidup aku. Dia tahu agama Nabi ni benar. Dia tahu agama Nabi ni benar. Tapi subhanallah, dia mati dalam keadaan kafir, kekufuran. Abu Talib mati dalam keadaan kekufuran. Ayat Quran turun, Nabi menangis luar biasa. Nabi menangis. Pakcik dia yang jaga dia bertahun-tahun. Tak masuk Islam, dia menangis. Ayat Quran turun, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah. Hidayah bukan milik kita, nampak tak? Hidayah milik, masa tu dia kata, memberi hidayah bagi seseorang adalah mutlak menjadi hak milik Allah. Hidayah ni mutlak hak milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Yang nak bagi hidayah, Allah Ta'ala nak bagi pada siapa-siapa yang dia suka. Pada siapa-siapa yang dia suka nak bagi hidayah. La hawla wa la quwata illa billah. Satu kita, ya Allah Tuhan, kadang kita usaha berdoa untuk suami apa? Berdoa bagi suami, Allah bagi dia pergi masjid. Kita kata, Ustaz, dia semua okey tapi susah nak pergi masjid. Dia balik kerja, set selika, dia baju Melayu, dia kain plekat, dia semua siap. Nak galakkan dia pergi, elok dia balik-balik sesediakan ayat. Bang, pergilah masjid maghrib nak. Dia kata, letih lah, tak apalah, I buat kat you makan kek. Kita pujuk dia, nak bagi dia pergi masjid. Tapi jangan kita berdakwah dalam bentuk tekanan dah. Mau'izah hasanah. Okey, nasihat yang baik-baik. Dengan cara kalau dia tak boleh, jangan bagi renggang kerana agama. Sampai suami kata, I fed up dengan you dulu, everything's okay. Lah ni apa sikit, duk makan nak sembang bab agama. Sampai I boring dengan you. Jangan bagi dia boring dengan kita. Bila kita ada kena agama ni, Allah, kita usaha nak bagi orang yang dapat agama ni adalah suami kita, isteri kita, anak-anak kita. Sudah tentu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Pada Allah Ta'ala kata, bila kita main kuliah ni, seru diri kita, keluarga kita, jauh daripada api neraka Allah Ta'ala. Maka kita usaha kita tu dipandang mulia oleh Allah Ta'ala. Dipandang mulia. Apa yang dapat dilaksanakan oleh para ulama'. Ulama' dia usaha semungkin yang boleh. Pendakwah, ibu bapa, pendidik adalah dia kata mengusahakan sebab luaran yang dapat membantu seseorang memperoleh hidayah. Kita usaha yang nak bagi hidayah adalah Allah. Tapi Tuhan tengok, ya Allah, usaha tu. Usaha tu tak kita dapat pahala. Yang penting Tuhan nak tanya kita usahakan belum. Hidayah milik aku. Kalau dapat hidayah, nama ada extra bonus. Kita buat kerja-kerja agama, tengok anak kita berubah. Alhamdulillah. Mungkin hidayah diperolehi oleh seseorang setelah dia dikata membaca buku. Ada orang dia baca buku yang kita tulis, ada yang buku ni. Yang kita pasal apa Ustaz ambil buku ni di pilihan, orang ni ikhlas. Dia buat buku 1 sen pun dia tak masuk dalam dana poket dia. Dia masuk dana pondok di Derang Kedah. Semua kita beli buku ni, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ni, ke semua tulisan dia, buku dia, tenaga dia guna semua dia kembali balik pada pondok. Bukan senang nak cari orang yang ada keikhlasan. Bukan senang nak cari keikhlasan. Allah diperolehi oleh seseorang setelah dia membaca buku yang kita tulis. Ada orang ulama tulis, dia baca. Dia dapat hidayah melalui buku yang dikarang oleh ulama. Atau setelah mendengar ceramah, ni dengar kuliah-kuliah ni, dengar terasa, ya Allah. Ya Allah Tuhan, aku jadi orang Islam, aku buat lebih kurang saja. Aku sebagai mak sampai kali ni dia ikut kuliah ni, pakai aku pun tak cantik lagi. Duk mengarut lagi nampak ada. Kalau main di kuliah tu nampak lah berjubah, tudung labuh. Bila pergi ke airport nampak segala macam-macam. Kalau tudung kita dengan pokok bunga, dengan seluar macam-macam, tinggi-tinggi, ketat. Ustaz sendiri pun laki-laki kalau pakai kurta, Ustaz buat seluar tu lagi luah. Ustaz suka pakai Ustaz besar. Kadang-kadang orang yang jenis pakai fit dia tak digalak ke agama. Agama tak suka dia pakai ketat-ketat pergi nampak batang tubuh ni satu masalah jiwa. Baik laki-laki, baik perempuan. Dia digalakkan pakai, nampak ada arif. Dia baca nampak tak?
Sentuhan tu kena ada. Apa yang mengaji ni, berhentilah. Kalau kita ada isteri kita, bagi dia pakai seelok-eloknya pakaian. Bagi dia pakai, ya Allah, nampak beradab. Kadang-kadang ada suami yang masalah nak bagi pakai cantik, pokok bunga bagi pakai ni apa punya suami pun tak tahu. Nampak tak? Nak cantik tunjukkan bila pergi keluar tu kena ubah. Nampak tak? Maka sebaik-baik suami adalah suami yang jaga isteri dia. Pakaian dia bagi elok. Beli benda elok-elok. Bukan hak expired, nampak tak? Bukan hak banda-banda contoh. Okey. Atau setelah mendengar ceramah yang kita sampaikan, atau setelah dia mendengar nasihat, dia dengar ceramah ataupun dia mendengar nasihat yang tulus ikhlas yang telah kita berikan. Kadang-kadang kita ceramah ni kan apa kena doa ke ustaz tu ikhlas. Kena berdoakan ustaz ikhlas. Pasal tu di mana-mana kalau minta maaf, di mana ustaz ceramah ustaz jarang ambil. Ustaz suka menjaga. Di mana-mana ustaz pergi, ustaz dibawa makanan ustaz sendiri. Ustaz tak suka nak ambil daripada hasil ceramah. Takut-takut kita harap ceramah aku ni dapat duit. Nampak pasal tu di kalangan apa ni, kalau tak ada, tak apa. Ustaz dah kata dah. Yang paling penting ustaz teringin nak tengok makcah. Teringin nak tengok yang lain-lain, nampak tak? Mana no tu. No perak tu. Tak ada kah ini? No perak tak ada kah? Dia cuti rindu kah? Nur apa kena? Yang perak tu tak ada. Amboi, ya Allah, nur perak tak ada. Baik. Lepas cuti raya Hindu tak apa. Atau dia kata setelah melihat beberapa keajaiban, kadang-kadang ada berlaku benda-benda yang pelik atau keistimewaan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ulama dan sebagainya. Semua tu adalah daya tarikan, hidayah petunjuk daripada Allah Taala. Maka hendaklah kita sentiasa berusaha. Tuan ni kitab ni kata apa? Kita semua kena usaha melakukan perkara yang membuatkan hidayah Tuhan. Apa pun kadang-kadang kita himpun adik-beradik kita. Cuti-cuti ni kita kata okey potluck. Buat main ni, buat main tu sambil potluck. Kita sebagai mak dengan bapa himpun anak-anak sambil berhimpun, ya Allah, buat tazkirah ringkas. Kita kata ingat mak dengan katalah mak bapa tak ada dah. Kita himpun ni, kita doa kepada mak bapak kita. Himpunan kita yang mendatangkan faedah. Himpunan kita yang mendatangkan kebaikan. Pasal tu Nabi kalau kumpul adik-beradik dia, Nabi akan cakap tentang sembahlah Allah. Sampai Abu Jahal kata, tabbalaka ya Muhammad, celakalah Muhammad. Kerana ni himpun kami, dia ambil pasir di atas kepala Muhammad. Dia meludah Muhammad. Dia tolak Muhammad. Macam-macam dia buat kat Nabi Muhammad SAW. Yang kata Abu Jahal ni, Allahu Akbar. Abu Jahal ni Allah tu, tapi dia jahat, Allah bagi isteri pun jahat. Allah bagi isteri pun jahat, nampak tak? La hawla wa la quwata illa billah. Maka hendaklah kita sentiasa berusaha melakukan perkara yang membuatkan kita orang dapat hidayah. Kita berhimpun di kalangan adik-beradik, kita panggil seorang ustaz ke, ustaz buat tazkirah ringkas. Kalau saya cakap ni, saya sebagai kakak, dia tak laku. Memang kita kakak boleh pandai macam mana pun tak laku. Kita panggil orang. Kita panggil ustaz di kalangan Ustaz Ashraf ke siapa, panggil buat tazkirah. Panggil buat tazkirah, kita kata ustaz buatlah satu tazkirah yang bagi silaturahim adik-beradik kami bagus. Orang yang Allah bagi rezeki yang bagus, rumah tangga rezeki yang bagus ni ialah silaturahim, dia jaga silaturahim. Allah buka pintu rezeki dia. Allah panjangkan umur dia. Allah bagi umur yang keberkatan. Hasil daripada jaga silaturahim ni penting. Jaga hubungan adik-beradik ni penting. Kita mengaji hebat macam mana, silaturahim tak cantik, susah hoi. Namun kita kena ada usaha. Ada usaha nampak, walaupun abang kita berkelahi dengan kita bak tanah. Kita dengan otak kita kata apa? Aku duk mengaji. Allah takdirkan abang aku ambil tanah aku. Ambil tanah aku, nampak tak? Kita kata bismillah, tak apalah. Yang duduk pun abang aku. Yang duduk pun anak-anak menakan aku, anak saudara aku, tak. Aku bagilah kat dia. Nanti bila aku ambil, bawa pergi ke mahkamah, bergaduh pula. Aku tak nak bergaduh. Aku tak nak bergaduh silaturahim. Otak yang ada macam ni, Tuhan kata apa? Nabi kata apa? Orang macam ni Allah dimurahkan rezeki bagi dia. Allah buka pintu rezeki orang yang beralah. Allah buka pintu rezeki orang Allah beralah.
Allah bagi umur yang penuh dengan keberkatan. Itu dia. Semua kerja-kerja macam ni nama kerja hidayah. Hidayah. Maka hendaklah kita sentiasa berusaha melakukan perkara yang mendatangkan hidayah yang baik-baik. Sentiasa turun, dia kata sentiasa turun ke atas permukaan bumi ini. Hidayah akan turun. Kalau kita usaha, hidayah tu turun, rahmat Allah tu turun. Lantaran itulah usaha kita itu sangat berharga di sisi Allah. Allah Ta'ala bagi satu penghargaan yang tinggi bagi orang yang buat kerja-kerja dakwah ni. Bahkan dia kata lebih berharga daripada seekor unta, nak bagi tahu. Orang Arab ni, kerana unta, daging unta tu dah special dah. Maka Nabi kata yang lebih special daripada daging unta ni adalah kerja dakwah. Allah nak bagi balasan lebih daripada daging unta. Nak bagi ibarat bagi orang Arab dia faham. Bahkan dia kata lebih berharga daripada seekor unta yang berwarna merah, yang merupakan sejenis kenderaan yang paling mahal pada zaman Nabi. Binatang cantik, elok, daging dia elok, nampak tak? Sedap. Hadis yang ke-20, ambillah hadis ni. Hadis 19, kesimpulan dia kita dengar, sama-sama kita beramal. Sama-sama kita beramal, kita minta Allah Ta'ala bagi pada kita kekuatan semua kita ni. Nak jadi sebagai pendakwah. Takat sikit buat agama pun tak apa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisan fa illam yastati' fa biqalbi wa dhalika adhaful iman. Mana-mana orang nampak kemungkaran, dia nak berdakwah, dia nampak kemungkaran tapi dia tak mampu nak tegur. Dan tak mampu nak tegur biyadi dengan kuasa. Dia tak ada kuasa, ini bukan kuasa kita. Yang keduanya apa dia? Yang keduanya kita bercakap. Mula-mula dengan kuasa, kita ambil tindakan kuasa ni selalunya kerajaan. Dialah yang buat benda tu. Yang keduanya ialah apa dia? Yang kedua kita cakap. Cakap pun kita tak mampu, buat apa tak mampu di hati kita. Hati kita tak seronok. Hati kita tak seronok, kita kata ni benda tak elok, ni benda mungkar, ni macam mana aku nak tegur? Tegur kat dia. Tegur kat dia, kita kata apa, ni majlis yang hang buat ni elok dah. Anak sambut hari jadi, anak hang elok dah. Kenuri kekah ni memang kenuri Islamik. Tapi hang masuk dengan lagu, dengan yang tu, yang ni pada duk menyanyi lagu ini duk menyanyi tergedik-gedik tergetak ni, kita kata rosak. Baik hang berdoa minta ya Allah, jadikan anak aku yang aku buat kekah pada hari 21 ni, jadikan anak ni anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin, wa Tuhan jadikan anak ni anak yang soleh, anak yang baik. Minta macam tu, minta macam tu. Hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20 dia kata penuntut ilmu. Ada kat situ dia siap. Penuntut ilmu itu dikata titipan Rasulullah SAW kepada seorang guru. Hadis yang ke-20. Hadis 20 dia kata penuntut ilmu itu titipan Rasulullah SAW kepada seorang guru. Apa maksud ni? Mari kita tengok. Dia kata an Abi Harun al-Abdi. Abi Harun al-Abdi radhiyallahu anhu qala kunna na'ti. Okey, dia cerita tentang diri dia. Kunna na'ti wa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yaqul. Hadis ini nak cerita Abu Harun al-Abdi ni, dia nak pergi di kuliah Nabi SAW. Okay? Abu Harun al-Abdi. Dia kata, kunna na'ti, kami ni nak pergi. Abu Harun al-Abdi radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami sering datang, dia kata. Kami selalu pergi di kuliah Nabi SAW. Tapi sebelum itu, kami suka pergi jumpa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Pasal Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ni orang yang sentiasa damping dengan Nabi. Sentiasa sampai dengan Nabi. Nama dia Malik Sinan bin Malik al-Khadraji al-Ansari, golongan Ansar. Nama sebenar dia Sinan bin Malik al-Khadraji al-Ansari radhiyallahu anhu. Yang kata Abu Sa'id al-Khudri ni banyak kali kita cakap. Seorang sahabat Nabi yang disayangi oleh semua sahabat-sahabat. Bila mana satu hari dengar cerita Ustaz ulang dekat Ampah. Bila kita masuk baca hadis ni, kita hayati sahabat Nabi. Kita hayati sahabat dia. Pasal Allah Ta'ala kata radhiyallahu anhu.
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Satu hari dia tengok Nabi. Nabi duduk di bawah pokok. Nabi duduk di bawah pokok. Nama dia Bai'atul Tahta Syajar. Yang Quran kata, Bai'ah ni dia pangkat sumpah. Dia pangkat sumpah dengan Nabi SAW. Berjabat salam, angkat sumpah setia dengan Nabi. Mailah Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi duduk di bawah pokok. Minum air Ustaz, minum air. 3 kali. Alhamdulillah. Bila mana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu duduk di bawah pokok, dia pun angkat tangan. Dia kata apa? Nabi angkat tangan, Nabi menangis. Dia heran, dia tengok Nabi. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu duduk parti Nabi, duduk tengok Nabi. Nabi duduk di bawah pokok tu, Nabi angkat tangan. Nabi kata, Ya Allah, dengan siapa aku nak mengadu, Ya Allah? Nampak Nabi rasa sedih. Bila Nabi keluar daripada masjid, lepas Nabi kuliah orang Yahudi, tu ludah Nabi. Orang Yahudi pasal kuliah Nabi ni, Yahudi, Nasrani, semua bangsa ikut Nabi. Habis kuliah tu, Ya Allah, dipemeludah Nabi, dipahina Nabi, dipamaki Nabi. Nabi rasa pelik sampai Nabi bakar pokok-pokok kurma yang dihadiahkan oleh orang Yahudi. Nabi tak tahu nak buat macam mana, Ya Allah. Maka Nabi duduk di bawah pokok, Nabi angkat tangan, Nabi kata, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, dengan siapa aku nak mengadu? Takkan aku nak mengadu masalahku kepada golongan Ansar. Golongan Ansar ni mereka baru kena agama. Aku baru berhijrah pada Mekah ke Madinah. Orang Madinah ni baru kena agama. Takkan aku nak cerita masalah kepada golongan Ansar. Dan Nabi kata lagi, golongan Muhajir ialah orang-orang yang sama dengan aku di Mekah tu. Daripada Mekah ke Madinah. Mereka tinggal keluarga, anak pinak kita semua mereka tinggal kerana Islam mereka tinggal. Maka Nabi kata, takkan aku nak mengadu masalahku kepada golongan Muhajir. Nabi angkat tangan, Nabi mengadu. Nabi angkat tangan. Nabi mengadu, Nabi menangis. Nabi mengadu, Nabi menangis. Maka Nabi SAW, Nabi angkat tangan, Nabi merayu ke Allah, Nabi menangis. Nabi merayu dekat Allah, Nabi menangis. Maka tengah Nabi menangis, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia tengok Nabi. Dia main-main kat Nabi. Dia main-main kat Nabi, nampak ada. Bila dia main kat Nabi, dia bai'ah kat Nabi, Ya Rasulullah, aku nak bagi semua harta benda aku untuk hang. Sampai aku nak bagi diri aku pun, Ya Allah, nak memperjuangkan untuk Islam. Dia main. Dia pakat salam dengan Nabi, seorang sahabat Nabi. Pakat ramai menjabat salam dengan Nabi. Pakat jabat salam dengan Nabi. Maka last sekali sahabat Nabi kata, Ya Rasulullah, kami semua dah main dan jabat salam dengan Nabi. Cuma seorang saja tak main. Nabi kata, siapa dia? Dia kata Osman. Nabi kata Osman, aku sendiri hantar dia ada urusan. Tak apalah, tangan kanan ni Nabi kata ni Osman, ni aku. Sayyidina Osman jabat salam dengan aku. Nabi buat macam tu, Allah Ta'ala jawab, radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. Muhammad. Semua sahabat-sahabat hang yang duk keliling hang, satu munafik pun tak ada. Tak ada seorang pun munafik. Depan ni ada sahabat-sahabat Nabi. Yang aku redha. Nabi Muhammad sedih sangat ada. Hilang kesedihan. Tapi dengan bai'ah yang dimulakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tu, subhanallah, Ya Allah Tuhan. Nabi ceria balik. Sampai ulama mengatakan, kalau kita pergi di Baqi', Sayyidul Baqi'. Kalau kita pergi di Baqi', Sayyidul Baqi', siapa dia? Abu Sa'id Al-Khudri. Kita pergi di Baqi'. Bila kita pergi di Baqi' tu, kita akan dengar lah, ni di Baqi' ada lebih kurang 10,000 sahabat. Ada mengatakan lebih. Tapi ada 10,000 sahabat di kebumi ke situ. Dalam banyak-banyak Sayyidul Baqi', ketua Baqi' tu, tak lain dan tak bukan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kalau kita pergi di Bukit Uhud yang ramai-ramai, di Uhud adalah Hamzah jadi ketua. Dan di Baqi' Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. La ilaha illallah. Maka kata apa ni Harun kata apa ni? Harun dah cerita, kami ni rindu kat Nabi, Allah Tuhan. Kona dia kata nanti kami ramai-ramai di kalangan sahabat rindu dengan kuliah Nabi, tapi kami nanti pergi kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yaqulu,
Nampak tak? Abu Harun Al-Abdi radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami sering kita pergi dekat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, lalu beliau berkata, bila kami sampai dia kata marhaban bi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kami sampai kat situ dia kata selamat datang dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sa'id Al-Khudri ni dia orang yang damping dengan Nabi. Maka mana-mana sahabat Nabi yang main dekat dia, dia tak cakap benda lain. Dia akan cakap benda-benda yang dia dengar daripada Nabi. Maka dia kata marhaban bi wasiatin Nabi bi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang dia kata dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana, Nabi bagi tahu pada kami, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kat kami apa dia? Inna nasa lakum taba'. Sesungguhnya umat manusia akan datang dia kata mengikuti kamu. Wa inna rijalan dikata ya'tunakum min amtar al-ardi yatafaqahuna fi ad-din fa idza ataukum dikata fastausu bihim khairan. Saya nak ajak gigi duk sakit balik. Ustaz sabut gigi, dia bengkak geraham, dia bengkak lah, nampak tak? Okey, Ustaz baca terjemahan hadis dulu. Maka dia kata selamat datang kepada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, sesungguhnya umat dia kata manusia akan datang mengikuti kamu. Sesungguhnya manusia akan datang dia kata menemui kamu di seluruh penjuru untuk belajar ilmu agama daripada kamu. Oleh itu apabila mereka datang maka wasiatku kepada kamu hendaklah kamu melayani mereka dengan baik. Orang yang Allah bagi kita tahu orang alim, kita tahu orang tu orang alim, kita tahu orang tu ada kelebihan ilmu. Bila kita pergi kat dia, automatik dia akan cakap benda-benda yang benda-benda yang nak mendekatkan diri kita dengan Allah. Atau dia bagi pesanan Nabi SAW, dia pesan Nabi kata macam ni, Nabi kata macam ni. Okey? Itu peranan orang alim, peranan orang ada ilmu. Jangan kita pergi kat dia, kita pergi kat ustazah pun cakap cara nak buat kek, cara nak buat nak penuh kek samprit. Tu semua tak perlulah, tak perlulah. Umur ampuan ni bukan kuih samprit lagi dah. Ataupun kita pergi satu majlis, dia bagi tuala. Kita buat arnab lah, kita buat bunga lah. Ini bukan umur ampuan lagi dah. Umur ampuan bukan kuih samprit, bukan pi parti tapawe, pi tamana majlis, bukan yang tu dah. Kira umur ampuan ni nak tadah telinga, nak tengok mata tu, nak tengok dada nak lapang otak tu, ya Allah nak fikir masa hari tu. Hari aku ni giliran duk main dah. Okey, bila umur lanjut ni sudahlah. Ya sudah, nampak tak? Tak boleh kita ikutkan hati kita. Mari kita tengok keterangan hadis. Para penuntut ilmu agama itu merupakan titipan ataupun amanah Rasulullah. Dia kata kat sini, orang menuntut ilmu tu adalah amanah. Amanah dengan ilmu dia kepada seorang guru. Seorang guru ditugaskan amanah bila dia mai ajak anak murid dia. Bila dia mai, tok guru tu ajak anak murid, didik anak murid dia. Mereka itu datang daripada seluruh seorang guru, kena bersedia. Pasal Nabi tegur Abu Sa'id, tak lama lagi ramai daripada golongan Arab. Arab dimaksud orang pendalaman. Ramai daripada orang kampung yang akan datang. Bila akan datang, ya Allah sampaikanlah wasiat-wasiat aku yang aku selama ni hang dengar. Sampai dekat mereka, ajak dekat mereka, jangan ajak benda lain. Jangan ajak benda lain. Maka menjadi guru berkewajipan ajak benda yang datang daripada mulut Nabi. Jangan diajak benda-benda yang tidak mendatangkan faedah. Nampak tak? Jangan ajak sebagai seorang guru, dia kena bertanggungjawab mengajak benda-benda yang mendatangkan faedah. Bukan benda-benda yang mengarut. Bukan benda-benda yang pelik-pelik. Jangan. Okey? Itu Nabi bagi wasiat kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Boleh ambil ayat tak? Ya, ikhlas.
Ayat ikhlas. Ya. Dia ada dua ayat. Satu ayat paksaan, satu ayat ikhlas. Ayat ikhlas ni dia masuk dia elok. Tu dia. Nampak tak? Maka dia kata kat sini, para penuntut ilmu, kita ni semua yang duk mengaji ni merupakan titipan. Apa tu? Ni tak payah tak simpan benda. Titipan ataupun amanah Rasulullah SAW kepada seorang guru. Dia kata, bila guru tu mengajak, pasal tu hamba kena berdoakan dapat guru yang mursyid. Imam Ghazali kata berguru dengan guru mursyid, guru yang beramal dengan ilmu dia. Ustaz masa ni 6 bulan ni nama dia guru TikTok. Ustaz ni guru TikTok 6 bulan. Ni baru nak masuk 3 bulan lebih dah. Pasal apa? Ustaz kena bagi tahu 6 bulan ni. Ustaz masuk tadi lepas subuh TikTok. Sebelum nak mula kelas ni TikTok. Ustaz ni habis kelas ni TikTok. Ustaz kena cari seberapa mungkin orang-orang yang tahu projek Ustaz yang nak buat di Dengkit. Masjid yang kita nak buat. Dia kelilingi oleh pondok-pondok. Nak tunggu apa duduk keliling pondok tu. Pondok tu kena beli weh. Dan kita buat kelas tahfiz orang tua-tua, tafaqquh fiddin. Hampa kalau sibuk sangat boleh masuk hari Jumaat, habis hari Ahad mengaji. Dan kita ada kelas tahfiz. Berdoakanlah ya Allah Tuhan. Projek Ustaz di Dengkir di Bukit Tunggal tu berjaya. Jeram Hilir. Hampa yang duduk di Selangor ni, mailah tolong Ustaz, bantu Ustaz. Okey, mai tolong Ustaz, apa-apa yang bantu mai. Mai tolong Ustaz nak ambil apa nama buat akaun masjid tu. Ulu Jendram pula dah. Ulu Jendram ya. Mai tolong Ustaz, mai bantu Ustaz. Supaya setiap orang yang mengaji, yang berkuliah di situ, esok ni hampa mati, nama dah sedekah jariah mengalir pergi ke hamba. Benda tu dia mengalir pergi ke hamba, nampak tak? Tu dia nampak tak? Okey, sambung tu dia. Dia pergi dari situ Ustaz. Mereka itu dia kata datang, dia kata seluruh pelurusuk. Maka Nabi bagi tahu ke Abu Sa'id, tak lama lagi orang akan datang ke Ham mengaji. Orang akan datang dekat Ham mengaji, nampak seluruh pelurusuk untuk berserah diri di hadapan seorang guru. Depa mamai tu, depa kata dada kami kosong, hang isilah dengan ilmu. Pasal jadi tok guru ni Allah Tuhan, dia kena fikir jangan sampai ilmu yang mengarut. Jangan sampai ilmu yang mengarut, kaedah yang mengarut. Pasal tu apa mengaji kena ada kitab. Di akhir zaman Nabi kata umat aku yang akan berpecah banyak sangat. Pasal tu kita tengok Palestin, umat Islam nak bersatu memang susah. Di Malaysia, umat Islam nak bersatu memang susah. Ini tanda-tanda kiamat. Bila kita berpecah, kita bagi ruang pada orang kafir untuk menjajah, menguasai kita. Itu tanda-tanda di kiamat. Kita kena berdoa banyak, nampak tak? Berdoa banyak, setiap orang akan kata ajaran dia betul. Setiap orang akan mengajar ajaran betul. Ajaran yang betul ni cuma bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa ni yang, ya Allah, macam mana aku Ustaz kena ada kat sebulan sekali, tak apa, kita baca zikir pagi petang. Baca je sama dengan Ustaz. Kita ada waktu, Ustaz bagi free, tak selalu caca apa pun tak mahu. Bila kita buat zikir pagi petang, kalau ada cas dia jadi lain. Apa kena buat satu hari Ustaz free kan, kita baca nampak tak. Belilah buku tu, RM10 je, jangan kena kod. Beli buku tu macam mana cara zikir pagi, zikir petang. Kita baca nampak tak. Dalam seminggu dapat sekali, dalam sebulan sekali tak perlu saja. Umur apa ni kena. Zikir pagi petang ni kekuatan kita nampak tak. Nampak tak. Hasbi Allahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dalam surah At-Taubah ayat yang terakhir. Minta Nabi kita baca 7 kali bagi 8 dada dunia dan akhirat. Selamat dunia dan akhirat. Sambung Ustaz, sambung. Mereka bersedia, dia kata menerima apa yang akan disampaikan oleh seorang guru. Murid ni, dia bersedia apa guru dia kata, ya Allah dia bersedia. Mereka seakan-akan, dia kata, anak murid ni, mereka seakan-akan kertas yang putih. Anak murid ni, mereka seakan-akan kertas yang putih. Dan bersedia menerima apa yang telah, dia kata, ditulis oleh seorang guru. Seorang guru dia cermat, dia mengajar. Dia cermat, dia mengajak, nampak tak? Anak murid ni dia bersih, nampak? Akan diisikan hari ini dengan maklumat yang betul, maklumat salah. Jangan beramal dengan amalan. Masa Nabi kata, akhir zaman, umat aku akan beramal. Allah kata, haba'an mansura. Abuk benda. Salah. Lagi 10 minit, amin. Salah pada. Okey.
Maka oleh sebab tu ya Allah Tuhan, kita berhampa doa dan berjumpa guru-guru yang bagus, ilmu yang bermanfaat. Jangan pergi mengadu ke Allah, ya nak aku beramal ya Tuhan, tapi amalan kita tak tahu ke mana. Amalan merapu nampak. Mereka bersedia menerima, dia kata, apa yang akan disampaikan oleh seorang guru. Mereka seakan-akan kertas putih dan bersedia menerima apa yang ditulis oleh seorang guru. Maka tanggungjawab gurulah untuk mengisi dada mereka dengan ilmu yang sebenar. Nabi pesan, orang guru ni kena fikir macam mana nak isi dada. Pasal tu cita-cita ustaz nak buat masjid tu, ampamailah tolong tahun depan ya Allah cantik elok. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diwarisi oleh para ulama sejak turun-temurun sampai daripada Rasulullah. Ilmu tu mesti ilmu turun-temurun daripada sahabat, tabi'in dan tabi'in sampai kepada Rasulullah. Tak mahu ilmu yang mengarut, tak maaf. Okey. Oleh sebab itu, jangan pula ada di kata seorang guru mengajarkan ilmu yang bertentangan dengan syariat. Jangan ada seorang guru mengajar ilmu syariat macam Ustaz kata. Ambil ayat bijurui kat kubur. Satu dalil ke baik daripada Nabi, sahabat, tabi'in, seorang tak ajak benda tu. Itu ilmu yang manfaat. Kita duk mengaji pada malam Jumaat, kita potong pandak. Halui kita potong pandak, campur dengan mawar. Bunga melok ke apa. Campur gue mak, besok nak pergi kat mak. Cik malam ni cik buat saya nak buah atau kubur mak. Benda yang tidak mendatangkan faedah, bukan yang tak agama. Adat yang kita kata adat. Tanpa ada rugi. Sedangkan Nabi pergi di kubur, Nabi cekak. Perbuatan Rasulullah. Kan dua-dua tangan Nabi cekak tanah kubur tu, Nabi berdiri. Nabi tak pernah duduk di kawasan kubur. Tak pernah duduk. Sampai sahabat Nabi Abu Zar Al-Ghifari yang dia nak duduk di kawasan kubur. Nabi kata nak duduk tak dekat bahan-bahan api neraka. Bahan-bahan anak duduk tak? Nabi tegur sahabat Nabi, umpama duduk macam bahan api neraka. Ustaz dengar tak? Ustaz dengar, ustazah dengar. Bab-bab ni, ustazah dengar, ustaz dengar. Mufti berdengar, tapi kita tak mampu nak ikut pasal adat kita. Tapi alhamdulillah dengan kelas-kelas pengajian yang selalu buat, kita tengok ada perubahan. Dah ada dan sikit perubahan yang ada. Hasil daripada mengajar orang dapat hidayah Tuhan. Perbetulkan kehidupan kita, perbetulkan syariat kita. Ampau orang perempuan jangan terhegeh-hegeh nak pergi kubur. Memang tak elok sangat orang perempuan mengiringi jenazah. Kalau kita sayang jenazah, ya Allah, suami kita jangan ikut sampai di kawasan perkuburan. Benda tak digalakkan dalam syarak. Ni semua memalukan bagi kita yang mengaji. Tapi orang mengaji, dia Allah dengan tuduh labuh dia pergi tangan situ nak tengok mayat dengan lagi perempuan, tolak dia masuk dalam kubur tu. Ni semua apa benda nak buat. Kita rasa terkilan mengaji siang malam pagi petang dengan berkuliah sini sana, tapi amalan kita tak nampak. Terutamanya bila majlis kenduri kahwin, majlis rumah tangga dia, banyak benda yang bercanggah dengan agama ni banyak. Jangan jadi macam tu. Jangan, inilah tugas kita. Nabi kata tugas sebagai seorang guru, isi dada dia dengan ilmu yang betul. Nampak tak? Oleh kerana itu, jangan pula dikata ada seorang guru mengajarkan ilmu yang bertentangan dengan syariat Islam. Jangan. Berlainan dikata daripada ilmu yang telah mereka warisi sejak dahulu. Janganlah ada ulama dikata yang berniat mendidik pelajarnya semata-mata memenuhi kepentingan peribadi. Setengah ulama dia jaga. Dia takut orang kata kat dia, nanti orang tak panggil kat dia, nanti tauliah tak keluar. Kita mengajar. Bila kita mengajar, dia nak tarik tauliah, dia nak beritahu itu hak dia. Boleh katakan hampir semua ulama hadis tidak ada tempat dalam masyarakat macam Imam Bukhari. Tidak diberi langsung peluang untuk dia, ya Allah. Tidak diberi langsung walaupun dia ulama hadis macam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir, dia dengan bapa dia alim sangat-sangat. Betul Ustaz, dia tak kadang-kadang guru sendiri dia kata membuat amalan. Ya. Nampak tak? Jangan. Ibnu Katsir sendiri, bapa dia bersyria, bapa dia alim, ajak dekat anak dia Ibnu Katsir ni. Ibnu Katsir ni Allah dia mengajak sekali pun tidak, berkhutbah pun tidak, jadi imam pun tidak, sampai dia pelarang dekat dia. Pasal tu dah menjadi tabiat dah. Orang-orang yang kadang-kadang yang reti agama ni tidak dibagi peluang. Ramai kita tengok ada ustaz-ustaz kita yang peringkat profesor, doktor, tidak diberi peluang untuk masuk masjid dengan surau. Masa terkilan orang nak mengaji di masjid dan surau ni, latar belakang agama tidak mendalam. Tak dalam apa dah. Bukan kita komen dah.
Kita pun tak tahulah ya Allah apa dengan majlis agama ni sekat. Sekat macam baru ni. Ustaz nak balik daripada Pulau Pinang, nak mengajak kat balik pulau. Ustaz mengajar kat balik pulau sejak umur Ustaz 18 tahun. 19 tahun. Sampai hari ni duk mengajak. Tiba-tiba ya Allah, majlis agama kata, kita tidak keluarkan tauliah lagi pada Ustaz Abdullah. Tak keluarkan lagi dia. Tak keluarkan. Kita pun hantar macam-macam maklumat dah. Hantar kita punya syahadah. Dia Ustaz kata, Ustaz buat master dalam bidang hadis. PhD nak sambut, akhirnya aku masuk dalam penjara. Nampak tak? Kita dah bagi maklumat semua kat dia, bukan dia tak tahu. Dan Ustaz kata rakam semua ceramah kita. Rakam semua ceramah kita, nampak tak? Kalau di Selangor tu Allahu Akbar kabira. Sayang nampak tak? Di Selangor sayang. Banyak kita nampak tak? Banyak terutamanya muslimat tidak berpeluang di Selangor mengaji dengan guru-guru yang ada latar belakang ilmu yang canggih macam Dr. Draman. Dia Masya Allah ilmu hadis yang bagus. Macam Kamilin Jamilin tu Masya Allah. Dia boleh katakan dia buat master atau PhD dia. Tidak ada kesalahan. Sikit sangat kesalahan dia. Dia menjadi jaurat dalam universiti. Dia dapat anugerah universiti. Sampai pensyarah-pensyarah orang-orang jenis macam tu lah kita bawa. Dan student-student daripada UIA yang kadang-kadang Masya Allah ijazah dia keluaran dia Masya Allah. Kelancaran ceramah dia best. Hafalan hadis dia, maklumat dia bagus. Tapi semua daripada ni tidak ada kedudukan dalam di masjid dengan di surau. Itu yang kita terkilat. Kadang-kadang kita tak tahu lah ni dah jadi akhir zaman. Nampak tak? Pasal tu Nabi kata akhir zaman mereka-mereka yang ada agama yang alim akan melarikan diri daripada masjid-masjid. Adakah ini waktu dia? Sudah sampai. Dan mereka ini bukan daripada orang yang alul agama yang akan menguasai agama. Inilah tanda-tanda dia, tanda-tanda kiamat, nampak tak? La haula wala quwata illa billah. Hampa sendiri kena berdoa. Biar guru-guru yang mengajak dekat hampa ni, ya Allah ada unsur peribadi. Latar belakang memang agama dia ada. Kata jelas dengan agama dia. Di sinilah dia kata kat sini. Janganlah dia kata ada ulama yang berniat mendidik pelajarnya. Mendidik pelajarnya semata-mata memenuhi kepentingan. Dia jaga supaya orang tak buang dia, orang tak kata dia, orang tak kutuk dia. Mereka kuat berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Allahu Akbar kabira. Yes. Nampak tak? Atau memenuhi tujuan yang lain. Dan dia kata bukannya menuntut keredaan Allah. Bukan keredaan Allah. Mereka bukan cari keredaan akhir zaman. Nabi kata ulama ulama jahat ini mereka mencari pengaruh. Mereka cari pengaruh, bukan mencari keredaan Allah Ta'ala. Hampa kena doa ke ustaz tahu. Ustaz mengajar. Hampa kena doa dekat ustaz. Hampa kena banyak doa kat ustaz supaya ustaz jangan jadi macam tu. Di sinilah dia kata letaknya ujian kepada seorang guru. Guru ni Allah tetap. Hari ni punya zaman mana ustaz tak ada pengaruh. Ustaz saja kalau cakap, semua laku. Orang lain cakap tak laku. Macam ustaz cakap, semua barang-barang laku. Allah bagi kelebihan. Dan sama Allah Ta'ala nak cari niat dia macam mana. Maka apabila dia sentiasa ingat bahawa pelajarnya itu amanah al-Rasul. Kalau kita ingat, Nabi kata apa? Nabi kata ke Abu Sa'id Al-Khudri, ingat orang yang datang kepada kamu, mereka adalah amanah milik kamu. Kamu kena isi dengan ilmu yang benar. Bagi jadi diri mereka ni Allah mencintai Allah dan Rasul. Pujuk diri mencintai Allah dan Rasul. Maka dia perlu dia kata berhati-hati semasa membimbing mereka. Hati-hati bimbing mereka. Pasal masyarakat ni bagus nampak tak? Agar mereka benar-benar dia kata menjadi ulama. Supaya didik wahai Abu Sa'id, didik sahabat. Supaya mereka mewarisi akan jadi ulama pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewaris bagi Nabi. Ajak mereka, didik mereka. Sampai mereka boleh jadi adalah pewaris Nabi SAW. Agar mereka benar-benar menjadi ulama pewaris bagi Nabi SAW. Dan membimbing manusia ke jalan Allah Ta'ala. Dan untuk mencapai keredaan Allah Ta'ala. Kita kena bawa manusia mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hadis kita pun dah habis dekat sini. InsyaAllah minggu depan kalau Allah takdirkan, Ustaz dah boleh mengajak kat Sungai Petani, beli line, beli kabel, masuk dah. Dulu ya Allah berpeluh-peluh laku, ya Allah tak ada line. Lah ni dah ada, kelas kita takkan sangkut-sangkut dah lagi dengan izin Allah. Hadis 21 ni nanti kita tak dah. Kita baca untuk minggu depan. Bertanya itu
Bertanya itu dia kata anak kunci ilmu. Nabi sayang kepada Ali. Kita nak dengar cerita Ali ni, Nabi kata khazanah ilmu. Khazanah ilmu Ali. Ustaz duk SP kala ni. Ya Aisyah, Ustaz duk kat Sungai Petani Hamad. Handuk taman Aisyah. InsyaAllah. Maka Nabi hadis yang seterusnya nanti kita baca tentang Ali. Ali bagi tahu ala ilmu khadain. Ilmu tu. Taman Semerak. Taman Semerak tu di mana? Oh, Taman Semerak dekat Taman Burung Merak ke? Nanti buku ni kita akan apa nama? Kita akan sambung insya-Allah minggu depan kalau izinkan Allah Taala. Jadi Ustaz doakan apa semua ya Allah sentiasa diberi kesihatan yang sihat. Allah bagi sihat dekat kita. Allah bagi kita rajin menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah bagi terbaik. Mari kita tutup doa. Kita tutup doa muka surat 3. Apa ni beli tak beli buku ni aku pun tak tahu. Muka surat 3. Muka surat 3 mari kita baca doa dan kita tutup doa ni. Okey? Kita baca doa. Kita tutup dengan tasbih kepada subhanakallah. La ilaha illa anta. Okey, kita ustaz baca doa ni. Dan kita tutup majlis kita. Allah maftah lana qulubana fi talabil ilmi. Allah maftah lana qulubana fi talabil ilmi. Ya Allah ya Tuhan kami, kau bukalah pintu hati kami Allah untuk jadi pelajar-Mu ya Allah. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukalah pintu kami. Dekat Jayan yang dulu Ustaz. Oh. Allah maftah lana qulubana fi talabil ilmi. Ya Allah ya Tuhan, kau bukalah pintu hati ya Allah untuk kami ya Allah menuntut ilmu, belajar ilmu ya Allah. Warzuqna ikhlasan fi. Bagi rezeki kat kami ya Allah dalam menuntut ilmu ni Allah. Bagi rezeki kat kami Allah, rezeki masa boleh menuntut ilmu ya Allah. Wal amala bihi, dan kami beramal dengan ilmu ya Allah kami belajar hari ini. Apa belajar hari ini Allah? Yang pertama kami nak jadi orang yang penyebab orang dapat hidayah. Yang kedua, bersungguh-sungguh nak cari ilmu, ilmu yang mendatangkan manfaat. Tak mau ilmu yang merepek. Kalau ilmu yang baik dekat kat dada kita. Ilmu yang tak baik biar dia lupa-lupakan apa dia. Wa nasrah bihi, Tuhan kami nak sampaikan ilmu. Kami nak sampaikan ilmu yang kami belajar. Hatta ya'tinal yaqin. Hatta ya'tinal yaqin. Sampai kami mengaji. Sampai mengaji ni bertemu dengan kematian. Kita mengaji, bertemu dengan kematian. Maka Allah Ta'ala kata bagi kamu adalah syurga. Ya Allah ya Tuhan. Ampunlah dosa kami Allah. Kau ampunkan dosa mak bapak kami Allah. Ampun dosa kami Allah. Kau ampun dosa mak bapak kami Allah. Kau jadikanlah hidup kami sentiasa di bawah naungan jagaan peliharaanmu ya Allah. Tuhan, ampun dosa kami Allah. Jauhkan kami daripada malapetaka musibah kecelakaan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, anak pinak kami, zuriat keturunan kami sentiasa di bawah naungan jagaan peliharaanmu ya Allah. Tuhan, kau tolong kami Tuhan. Kau bantu kami Tuhan. Kau tolong kami Tuhan. Kau bantu kami Tuhan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. 1 minit saja, 1 minit nak elan. Datin Jawaya, admin. Admin ada 2 orang ke? Ustaz nak ambil masa sikit je. Boleh Ustaz, silakan Ustaz. Terima kasih Datin Zoya. Terima kasih. Okey, tengok sini. Seorang apa kan macam ustazah tak? Apa ustazah kan? Bukan Ustaz. Seorang Biasa apa? je. Seorang macam tu kan kalau jadi ustazah kan dia apa nama? Dia tak boleh jadi ustazah dan seorang nyek. Kita dia kena seorang macam apa kan jelas. Masya-Allah Ustaz. Ada setengah ustazah seorang dia jelas. Kami doakan insya-Allah apa menjadi pendakwa yang jelas. Seorang pun jelas. Amin. Dan seorang lagi yang Nun apa ustazah Nun tu dia boleh jadi ustazah RTM. Dia dengan gaya-gaya dia ustazah RTM. Macam hampa ni memang layak lah jadi ustazah di Masjid Surah. Seorang apa berkumandang masya-Allah jelas. Tak apalah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Manusia tengok daripada Ayati Ibrahim. Kita dengar sini. Ada satu produk hari ini dah esok. Ada orang buat produk ni untuk bagi bantu untuk dana masjid. Yang ni ada apricot, yang ni ada buah kurma, ada susu kambing dengan garam bukit. Memang sedap lah, dia macam nistem. Apa yang masuk ni ada berapa orang,
Kalau ada kat 60 orang kalau beli, Allah 60 kotak laku. Tuhan lembutlah 9 langit 9 kupang. Sekalian sama awak. Apa dia? Apa dia? Hai, mak pa apa dia? Apa dia? Tak dengar suara dia. Puan, tak dengar Puan? Ada diam dia. Sambil beli, sambil menderma. Dia ada apricot, memang sedap. Dia macam ni stem. Ambil bagi-bagi macam ni, bagi-bagi macam ni. Ni stem, ada kurma, ada ni, orang ni. Jadi dia sambil kita beli, sambil derma kepada pembangunan masjid kat Dengkit ni. Apa orang Selangor mai lah aku. Aisyah duduk di mana? Dia duduk Sungai Petani kan? Salat tinggi Ustaz. Ha? Salat tinggi. Oh salat tinggi. Di Selangor ingatkan duduk kat sini. Oh nama Aisyah. Baguslah nama hang. Nama hang pun bagus. Seorang hang pun bagus. Aduh ya Allah Tuhan kau nak. Manusia.